Bab kata seseorang kepada seseorang yang lain, ikhsa, hinalah engkau, cis, pih, dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Salm bin Zarir ataupun Zurair, katanya, saya telah mendengar Aba Raja berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Sa'id, aku ada menyembunyikan sesuatu kepadamu. Apa dia? Apakah sesuatu yang aku sembunyikan itu? Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad berkata, ad-dukh. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhsa, hinalah engkau. Sudahlah tu. Cis, boleh berlaku lah. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Al-Khattab pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan sahabat-sahabatnya ke arah Ibnu Sayyad, sehingga mereka mendapatinya sedang bermain dengan kanak-kanak di satu benteng Bani Maghalah. Ketika itu Ibnu Sayyad sudah hampir balik. Dia tidak sedar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk belakangnya dengan tangan baginda. Kemudian baginda bertanya, adakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Dia pun memerhatikan kepada Rasulullah, lalu berkata, asyhadu annaka rasulul ummiyin, aku bersaksi bahwa engkau adalah rasul orang-orang Arab. Thumma qala Ibnu Sayyad, kemudian Ibnu Sayyad berkata, adakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentap kainnya, kemudian berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian baginda berkata kepada Ibnu Sayyad, kamu nampak apa? Qala, Ibnu Sayyad menceritakan, datang kepadaku yang benar dan yang dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, khullita alaikal amr, kedudukan perkara yang sebenarnya dikelirukan kepadamu, disamarkan kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya berkata, aku ada menyembunyikan sesuatu kepadamu. Ibnu Sayyad berkata, itu ialah dukh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ikhsa, sudahlah tu, falan ta'dua qadrak, engkau tidak akan melepasi kedudukan yang layak denganmu, engkau tidak akan melepasi, melebihi taraf yang sepadan denganmu. Qala Umar berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau izinkan kepadaku untuk kupenggal lehernya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau dia memang in yakun huwa, kalau ia memang Dajjal pun, maksudnya dalam setengah nuskah tidak ada tu, la tusallatu alaihi, bukan engkau yang diberikan kuasa untuk membunuhnya. Dan kalau dia bukan Dajjal, kalau Ibnu Sayyad itu bukan dia, yani bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu pada membunuhnya. Salim berkata, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan Ubay bin Ka'ab menuju ke kebun tamar yang mana Ibnu Sayyad berada di situ.
Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, yakni ke dalam kebun itu, terus Rasulullah bersembunyi di balik batang pokok kurma sambil mengintai-ngintai dengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad. Sebelum ia melihatnya, Ibnu Sayyad pada ketika itu sedang berbaring di atas tilamnya dalam satu kain selimut. Kain selimutnya fiha ramramah. Mana bunyilah bunyi suara yang perlahan lah, suara yang perlahan, bunyi macam seruling gitu bunyi. Macam pipit gitu bunyi. Tiba-tiba Ibnu Sayyad itu pun nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersembunyi di sebalik pokok kurma. Dia pun terus berkata kepada Ibnu Sayyad, "Ai Safi," kata dia. "Ai Safu," itu namanya. Safi ataupun Safu itu namanya. Itu Muhammad datang. Ibnu Sayyad pun terus berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang berhenti dari keadaan dia tadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kalaulah dia, yakni ibunya, membiarkannya, tidak ceritakan kepada dia tentang kedatanganku, bayyana, tentulah Ibnu Sayyad itu menerangkan, menceritakan apa-apa. Salim berkata, Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di hadapan orang ramai lalu memuji-muji Allah dengan pujian yang selayak dengannya. Kemudian baginda menyebut Dajjal dengan mengatakan, aku mengingatkan kamu kepada Dajjal itu, dan tiada seorang pun Nabi melainkan dia telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal itu. Tetapi ada satu perkara yang aku akan ceritakan kepada kamu, yang mana tiada seorang Nabi pun telah menceritakan kepada kaumnya. Ya perkara yang aku nak cerita ni. Ta'lamun, kamu kenalah tahu bahawa dia ni buta mata sebelah, Dajjal itu. Padahal Allah tidak buta sebelah, tidak buta sebelah mata. Padahal Allah bukan buta, yang di sebelah mata. Qala Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari, khasa'tul kalba. Apa makna khasa'a ikhsa' tadi? Khasa'tul kalba mana ba'adtuhu, aku telah menghalaunya supaya pergi jauh. Aku telah menjauhkannya, yakni menghalaunya supaya pergi jauh. Itu makna khasa'tul kalba. Khasi'in muba'adin atau mub'adin, itu makna khasi'in. Kunu qiradatan khasi'in. Dan seumpamanya dalam ayat Quran itu, khasi'in itu maknanya mub'adin, maknanya orang-orang yang dijauhkan, dihalau, disisih, dikutuk. Bab qaulir rajul marhaban, ini bab kata seseorang marhaban, selamat datang. Aisyah berkata, Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah, marhaban bibnati, selamat datang anak perempuanku. Ummu Hani berkata, pernah aku pergi kepada Nabi SAW, baginda berkata, marhaban bi ummi Hani. Seperti itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Ibnu Abbas, katanya rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW. Baginda pun berkata, marhaban bil wafd, selamat datang kepada rombongan yang telah datang ghaira khazaya, dalam keadaan tidak hina, tidak terhina ataupun tidak hina, wala nadama, dan tidak menyesal. Faqalu ya Rasulullah, mereka pun berkata, wahai Rasulullah, kami ini adalah satu kabilah, hayyun, satu kumpulan, satu kabilah Rabi'ah.
Di antara kami dengan engkau ada golongan mudar, kami tidak boleh sampai kepada engkau, yakni kerana dihalang oleh golongan itu, kecuali pada bulan haram. Oleh itu suruhlah kami, perintahkanlah kepada kami melakukan suatu perkara yang jelaslah, yang putus, suatu perkara yang putus, yang mu'tamad, dapat kami masuk kerananya ke dalam syurga, dan dapat kami seru orang-orang yang di belakang kami. Faqala, Nabi SAW pun kata, Pak perkara, Pak perkara. Ini Pak perkara aku suruh kamu, Pak perkara aku larang kamu. Hak suruh tu apa? 4 perkara yang aku suruh kamu itu. Aqimus salah, atuz zakah, shaum Ramadan. 3, dirikan sembahyang, berikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan berikan khumus dari harta ghanimah yang kamu perolehi. Itu 4 perkara. 4 perkara yang larang. Wala tashrabu fid dubba, jangan kamu minum dalam dubba, yang ini dalam bekas yang diperbuat dari kulit labu, kulit labu. Wal hantam, dan bekas tempayan hijau. Wan naqir, dan pangkal pokok kurma yang ditebuk untuk diperam jus di dalamnya, untuk buat arak lah. Wal muzaffat, dan bekas yang dilumurkan dengan minyak belakang. Babun yud'an nas bi abaihim, manusia akan dipanggil dengan nama ayah mereka. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya pengkhianat akan diangkat untuknya bendera pada hari kiamat nanti. Yani pengkhianat, pembelot, penderhaka akan diangkat untuknya bendera pada hari kiamat nanti. Dikatakan inilah hasil pengkhianatan ataupun penderhakaan fulan bin fulan. Seterusnya dari Ibnu Umar lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa yaumal qiyamah. Pengkhianat ataupun pembelot ataupun penderhaka akan dipacakkan bendera untuknya pada hari kiamat nanti. Akan dikatakan inilah hasil ataupun tanda kederhakaan ataupun pengkhianatan fulan bin fulan. Babun la yaqul khabuthat nafsi, seseorang janganlah berkata khabuthat nafsi, teruk diriku. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW sabdanya, jangan sekali-kali seseorang dari kamu berkata teruk diriku, tetapi hendaklah dia kata laqisat nafsi, berat diriku. Laqisat nafsi maknanya berat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa nih? Abi Umamah bin Sahal, dari ayahnya, yakni Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Nabi SAW. Seperti juga tadi juga, jangan sekali-kali kamu berkata khabuthat nafsi, teruk diriku, sakit jiwaku. Walakin liyaqul laqisat nafsi, tetapi hendaklah dia berkata laqisat nafsi, berat aku, susah aku, payah aku. Babun la tasubbud dar, jangan kamu memaki zaman ataupun masa.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam memaki, yakni manusia memaki zaman, padahal akulah zaman itu, di tangankulah berputar siang, malam dan siang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jangan kamu namakan inab, buah anggur itu karam, jangan. Dan jangan kamu berkata khaybatad dahr, hai kecelakaan zaman, malangnya zaman. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itulah zaman. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karam itu hanyalah, karam yang sebenar ialah hati orang mukmin. Waqad qala, Nabi SAW juga pernah bersabda, orang muflis, orang bankrupt yang sebenarnya ialah yang muflis pada hari kiamat nanti. Sama seperti katanya, orang yang handal, orang yang pahlawan sejati ialah yang dapat mengawal dirinya pada ketika marah. Kaqaulihi, dan seperti katanya, la malika illa lillah, atau la mulka illa lillah, tiada raja yang sebenarnya selain Allah. Baginda mensifatkan Allah bintihail mulk, dengan menafikan kerajaan yang lain. Thumma dzakara al-muluk, ataupun kaqauli, seperti katanya, yang ini mafhum lah, mafhum katanya, kalau katanya tu balik pada Allah SWT, maksudnya mafhumnya. Kalau balik pada Nabi SAW tak apalah. Kalau mafhumnya iaitu merujuk pada ayat Quran, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Yani Allah SWT mensifatkannya dengan mempunyai kerajaan sepenuhnya, yani tidak ada kerajaan yang lain selain daripada kerajaannya. Kemudian dia menyebutkan pula raja-raja, faqala innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, raja-raja itu apabila memasuki sesebuah negeri, mereka akan merosakkannya. Artinya ada juga raja selain daripada dia. Ini makna nak cerita dari segi hakikat dan majaz lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka mengatakan karam, padahal karam yang sebenarnya ialah hati orang mukmin. Bab qaulir rajul, ini bab kata seseorang, fidaka abi wa ummi, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Fihi, berhubung dengan perkara ini ada riwayat dari Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali, katanya tidak pernah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutebus engkau dengan ayah dan ibu kepada sesiapa pun. Itu makna yufaddi ataupun yafdi ahadan. Tak pernah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sesiapa pun, ku gadai atau kutebuskan ayah dan ibuku kerana selain dari Sa'ad. Aku telah mendengar baginda bersabda, irmi fidaka abi wa ummi. Nabi SAW pernah bersabda, panahlah ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Azunnuhu, saya rasa kata perawi ini, peristiwa ini hak kata-kata Nabi SAW kepada saat ini berlaku pada hari Uhud. Bab qaulir rajul ja'alanillahu fidaka, bab kata-kata seseorang, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Wa qala Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, kami telah tebuskan engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa dia dengan Abu Talhah bersama Nabi SAW berangkat. Bersama Nabi ada Safiyah
yang berada di belakangnya di atas kenderaan itu, yang membonceng Nabi SAW lah, bersama Nabi SAW. Abu Talhah qala ahsibu ini perawi ni siapa ni? Qala itu siapa? Paknya dia tu, Yahya bin Abi Ishaq, yang meriwayatkan dari Anas. Sana tadi. Perawi di bawah dia lah kata. Siapa dia? Perawi di bawah dia tu Bishr bin al-Mufaddal. Bishr bin al-Mufaddal kata, Yahya katakan, ahsibu qala, saya berasa dia berkata. Dia ni pula qala yang kedua ni, fa'il yang kedua ni Anas. Iqtahama, yani wa inna Abu Talha iqtahama. Situ. Asal ni tu qala ahsibu, qala itu jumlah mu'taridah. Wa inna Abu Talha iqtahama, situ sebenarnya ayat dia. Sesungguhnya Abu Talha telah melompat dari untanya, terjun dari untanya. Jadi perawi hak bawah daripada Yahya sini, dia kata, Yahya kata, saya rasa Anas kata gini, iqtahama, yang di lafaz iqtahama itu terjun tu dari untanya dan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Adakah engkau terkena apa-apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la, tidak ada apa. Hal asabaka min syai', jadi sakit kah? Jadi kadang-kadang kah ada kena apa-apa kah? Dia kata tidak. Walakin alaika bil mar'ah, tetapi engkau pergi tengoklah perempuan itu, yakni isteri dia, Safiyah. Abu Talha pun letak kain di mukanya, muka dia sendiri. Dia tahu Safiyah duduk sebelah mana, dia pun letak kain di muka dia pun pergi tuju ke arah. Apabila dia sampai dekat tu, kira-kiranya wa alqa thawbahu atau fa alqa thawbahu 'alaiha, dia pun mencampakkan kain dia tu ke atas perempuan tadi, ke atas Safiyah itu. Faqamatil mar'ah, perempuan itu pun bangunlah. Fashadda lahuma 'ala rahilatihima, Abu Talha pun mengemaskan kembali, maknanya kenderaan yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Abu Talha mengemaskan unta dia untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Mereka berdua pun naiklah dan berangkat pergilah, sehingga apabila mereka berada dekat Madinah, apabila mereka sudah, ataupun kata perawi ini asyrafu alal Madinah, sudah nampak Madinah dari jauh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa begini, aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun, kami kembali, kami bertaubat, kami mengabdikan diri kepada Tuhan, hamidun, dengan memuji Tuhan. Falam yazal yaqulaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkannya sehingga masuk ke dalam Madinah. Itulah berapa bab yang kita baca malam ini. Bab mula-mula ni beradab. Cara masih lagi dalam bab adab ni, yang ni kata kepada seseorang, cis, pih, sudahlah tu, kata macam tu, biadab ke tidak? Imam Bukhari nak cerita, jika kena tempatnya, kena orang tu, tidak, bukan tak ada adab, termasuk dalam adab juga. Bukan kata orang yang beradab ni maknanya orang yang kecek lembut sama, bahasa dia berhalus sama, tidak. Ada kalanya kalau tempat tu memerlukan dia kasar, dia guna kasar, itu pun tidak mengeluarkan dia tu daripada lingkungan adab, masih beradab. Seperti seseorang berkata kepada orang lain, ikhsa. Dalam Quran pun Allah SWT ada sebut, qala khsa'u fiha wa la tukallimu,
qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berkata, ikhsa'u fiha, hinalah kamu. Hinalah kamu di dalam neraka itu. Jangan bercakap lagi dengan aku. Jangan kata apa-apa lagi kepadaku. Ikhsa, dia guna perkataan ikhsa'u. Ikhsa ini digunakan juga dengan makna cis, dengan makna cis ataupun pih. Asalnya digunakan perkataan ini untuk menghalau anjing. Orang Arab guna ikhsa, ikhsa. Untuk halau anjing. Anjing kalau dia dengar lagu tu dia lari pergi jauh. Kalau kita nak hambak kucing, pih, pih. Kita kata lagi. Yang seumpama itulah. Ini ucapan untuk menghina seseorang. Nah, seterusnya Imam Bukhari buat marilah hadis Ibnu Abbas berkenaan dengan Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad. Sudah berapa kali kita jumpa hadis ini? Nabi SAW kata kepada dia, ikhsa, hinalah kamu. Kalau kita bahasa surat, kita kata sudahlah tu, padah dah, padah dah, tak payah kecek lagi. Ikhsa juga bermakna diamlah dengan kehinaan. Itu makna ikhsa. Padahlah tu padah. Makna bola kecek, tak saya dengar. Ikhsa. Lepas tu akan datang jumpa ni juga. Ceritanya Ibnu Sayyad ini ketika tu dia dekat nak balik. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Ketika ni dia ni masih belum Islam lagi. Mak dia tu orang Yahudi. Keturunan Yahudi lah. Dan berlaku benda pelik pada dia ni. Budak pelik lah orang kata. Kadang-kadang mari tak khabar, pas sebut ada kena hak dia kata. Ada hak tak kena, macam masuk sesuatu lah ke dalam tubuh dia tu. Ada kalanya hak dia telahan dia tu kena, ada kalanya tak kena. Ada lagu tu. Seperti zaman sekarang ni pun ada juga yang mepi lah macam-macam. Mari dia kata masa tu orang lain masa tu. Duduk dalam diri dia, duduk kecek kau gapo kau orang lain. Kita panggil gapo syekh dia kau ataupun mambai dia kau atau gapo kau ikutlah waktu tu. Dia ni budak pelik. Sama ada dalam lingkungan dia tu, lingkungan tukar sihir, jadi dia jadi gini. Lingkungan ahli-ahli sihir ataupun orang-orang yang puja benda makhluk halus ni lah, kuat sangat sehingga berkesan, berpengaruh kepada dia. Dia terpengaruh dengan hal tu. Seperti ginilah kita kata orang tu duduk keturunan dia perah hatu. Bila perah hatu tu dekat nak mati, nak pergi alah ke lain, nak balah ke lain, tekanlah kat orang. So sini hak tu nak mati, nak pergi alah ke lain. Dia pergi, dia cari mana hak sesuai lah dengan dia. Lingkungan tu, suasana tu, masyarakat tu menyebabkan dia ni jadi gitu. Nak kata dia sendiri ni cari, tidak. Dia tak tahu apa, budak lagi. Tetapi oleh kerana dia ni ada benda-benda pelik ni, dan ada kalanya, ada ketikanya dia ni mengaku dia ni Rasulullah. Siapa ke perekat tu? Mengaku tu sama ada dalam keadaan sedar atau tidak sedar, tak tahulah waktu tu. Tetapi ini mencabar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu alamat Dajjal juga. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Dajjal itu bukan 30 Dajjal, semuanya mendakwa dia tu Nabi. Termasuk lawan ni. Sebab itulah dalam hadis ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, mengakukah aku ni Rasulullah? Dia pun tengok. Dia kata, aku mengaku engkau ni Rasul orang-orang Arab. Lepas tu dia tanya pula, adakah engkau mengaku ni aku ni Rasulullah? Padahal budak lagi dia. Maknanya sifat-sifat tu ada sifat Dajjal tu.
sifat Dajjal itu. Tetapi ceritanya Ibnu Sayyad ini sebelum pada ni pun anak sudah sebut dah. Cuma sini ada di dalam hasyiah kita, dia sebut tepi itu dalam hasyiah. Sedih juga kisah dia. Siapa dia kata dia macam nak sakuk tali ya, ada atas pokok tu, nak jerak tekuk dia. Nak gantung diri dia biar mati kata dia. Orang duk kata macam-macam. Orang jadi takut dia. Sebab kemudiannya dia masuk Islam, dan Islam dia tu molek. Sahabat-sahabat bila dia mati pergi semaya. Ternyata bahawa Nabi SAW kata dulu tu bukanlah kata dia ni Dajjal, tidak. Sebab tu lah bila Sayyidina Umar nak bunuh, kalau ia pun dia tu Dajjal, bukan mu hak je bunuhnya, bukan mu. Nabi Isa, kalau Nabi Isa tak ada lagi, boleh maksud kalau ia pun. Kalau tidak ia, tak ada kebaikan. Kalau bunuh orang, hukumnya macam mana? Kena bunuh balik. Tak boleh lah. Mana kalau ia, tujuan Nabi SAW ialah nak menarik perhatian orang, perhatian sahabat-sahabat dia supaya beringat, takut kepada sesuatu yang mengancam akidah dan iman umat dia. Memang begitu cara Rasulullah SAW. Kalau dia sebut Dajjal, maka ada seseorang itu dari setengah-setengah sudut lah, beberapa sudut ada kesamaannya. Dia seseolahnya dorong sahabat dia sehingga setengah-setengah sahabat tu yakin benar memang Ibnu Sayyad ni Dajjal, pakai su Dajjal. Tujuannya nak menakutkan. Begitu juga apabila dia tengok gelap mari, kadang-kadang dia masuk gegah-gegah masuk dalam masjid dalam keadaan ketakutan, menunjukkan dia nak suruh beringat. Bukan makna nak kiamat lagi. Dia pun tahu dah banyak perkara lagi tidak berlaku. Banyak perkara lagi alamat kiamat tu tidak berlaku, dan kiamat tidak berlaku pada masa dia. Tetapi cara dia tu macam nak kiamat. Dia nak suruh umat dia ni beringatlah kalau tengok apa-apa. Benda-benda yang boleh membawa bahaya, mengancam mereka, dia beringat. Itulah asas dia duduk situ. Cuba kita tengok tepi ni. Nombor 4 nombor 4. Nombor 4. Wa fi tawdih, dalam kitab tawdih ada disebutkan qila innahu aslamah, dia masuk Islam. Bukan qila ni, di tempat lain memang jelas ada sebut, dalam hadis-hadis pun ada sebut. Qalahu ad-Dawudi, dan Ibnu Syahin bahkan menyenaraikan dia ni sebagai salah seorang sahabat Ibnu Sayyad. Wa qala huwa Abdullah bin Sa'id, dia ni Abdullah bin Sa'id, ayah dia Yahudi. Lepas tu beranak kepada Abdullah ni, memang mata dia buta sebelah. Lepas tu ada beberapa sudut tadilah, ada serupa lah, kita kata tidak sepenuhnya serupa Dajjal, tapi serupa ada kata tadilah Nabi SAW nak menarik perhatian, nak suruh beringat. Apalagi pada ketika itu ada buah pelik dengan dia. Lepas tu dia ni dilahirkan buta mata sebelah, dah gila, tak apa molek lah. Waqila innahu Dajjal, mana pada masa itulah ada yang mengatakan dia ni Dajjal, keliru lah. Nabi SAW tidaklah bertegas sangat, sebab tujuan dia nak suruh orang ni takut, nak suruh orang ni takut. Dan dia ni tabi'i pula, dia katakan tabi'i, lahu riwayat, ada riwayat dia, ada riwayat. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dia ni pernah bersama dengan saya pergi jalan ke Mekah. Dia pun kata, aku dah nak ambil, kata dia, berasa nak ambil tali, kata dia. Pernah berasa nak ambil tali, nak ikat di pokok tu, lepas tu nak gantung diri dia. Mimma yaqulun nas, kerana orang duduk kata kepada dia. Fil hadis wa huwa fi Muslim, dalam Muslim pun ada juga berkenaan dengan dia. Jadi dia ni jelaslah kemudiannya ada apa, dia ni sahabat
ataupun tidak sahabat pun tabi'in. Yang jelasnya dia mati dalam Islam. Tapi pernah seketika sebelum dia masuk Islam itu berlaku begini kepada dia. Jadi orang pergi duduk mengadap dia lah juga, walaupun gila pun, ataupun kalau tidak gila pun dirasuk lah, masuk sesuatu makhluk asing lah dalam dia tu. Orang pergi tanya, jadi ada hak betul, ada hak tak betul. Itulah Nabi SAW bila dia tanya, engkau mengakukah aku ni Rasulullah? Nabi SAW pun pegang kain dia, pegang kemah. Dia pun kata, Rasulullah pun kata, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul Allah hak sebenar, aku beriman. Tapi kamu ni tidak. Maknanya kamu ni bukan. Tapi dia tak kata lagu tu. Lepas tu dia tanya Ibn Sayyad, gapo dia? Gak nampak gapo dia? Dia pun kata ada hak betul, ada hak tak betul. Itulah dia cerita. Nabi SAW ajak sahabat tu nak membuktikan bahawa dia ni bukan Nabi. Bukan Nabi. Nak tunjuk lagu mana sifat orang bukan Nabi, dakwa Nabi, bagaimana orang yang dirasuk. Nak tunjuk bagaimana keadaan dia. Apabila dia bertemu dengan orang yang benar, orang yang lebih kuat pada dia, dia akan mengakulah, dia akan royak lah. Hak mari tu benda, lagu ni. Hak betul, hak tak betul, dia akan cerita. Rasulullah pun kata, keliru lah maknanya perkara hak kamu cerita, hak dapat kepada kamu tu, kamu keliru. Tidak jelas. Nabi SAW pun kata, aku ada sifat sesuatu ni, cuba royak, gap dia. Royak. Gap. Dia pun kata, duh. Sekat tu. Duh. Gapa dia duh? Padahlah tu. Nabi kata, padahlah tu. Sudahlah tu, padahlah. Dia tak lagi. Gapa dia duh? Setengah ulama mengatakan berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad dan lain-lain lagi, ada disebutkan bahawa Nabi SAW sifat dalam hati dia nak tanya tentang gapo dia dalam hati dia, telitah dalam hati Nabi SAW. Hak telitahnya, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Pada hari langit akan membawa asap yang tebal. Itu. Pada hari langit akan membawa asap yang nyata, yang terang, nyata asap. Nak itu hak tu. Kok mana-mana pun ada juga tu dia kata. Duh, kata dia. Duh tu ke dia? Dukhan lah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tapi dia tak boleh sebut habis. Duh, sekat tu. Ada juga ulama yang mengatakan berkait dengan tu. Berkait dengan ayat tu. Dia tak boleh sebut habis. Bagaimanapun dia sebut juga sikit. Macam mana dia tahu tu? Jadi ulama-ulama kata boleh jadi syaitan ini dia pergi juga. Dia tahu juga apa yang Nabi SAW nak sebut. Setengah-setengah. Ataupun Nabi SAW sudah cerita kepada sahabat dia. Sudah cerita kepada sahabat dia sebelum pada itu syaitan dengar. Pergi royak ke dia. Duk cerita pasal gapo. Jadi secara macam tu lah. Dia sebut tidak habis. Tidak habis. Maknanya tukang sihir ataupun jenis-jenis bomo yang mengarut ni, dia akan cerita kadang-kadang sesuatu tu ada juga mana sikit sebanyak kebenaran dia, tetapi banyak hal tidak betul. Kalau kita nak pakai semua tak boleh. Kalau kita nak pakai semua tak boleh. Mana sehingganya kalau hak jenis bomo hatu tu, orang hak sakit darah tinggi kau sakit kecil manis pun ada hatu juga dia ada. Banyak dia banyak hatu. Setelah higak ambil habis pun ada lagi. Hak tu tak sia-sia apa. Kalau sampai hatu dah kira buah habis, tahu ke laut habis, tahu sungai habis. Tak ada lagi banyak. Dah. Ada semacamnya. Kadang-kadang dia royak tu menyebabkan jadi bala pula berlaku dalam masyarakat. Tu lagi teruk.
Pasal apa terpengaruh dengan hak dia cerita. Inilah cerita Ibnu Sayyad. Ini cerita hak dulu. Kemudiannya dia tidak macam tu dah. Pernah pada suatu ketika tu dia duduk tidur, tata lembek dia. Lepas tu bunyilah selimut tu bunyi macam WC. Macam pipik gitu bunyi. Mana dia dapat sesuatu lah tu kira. Masuk lah tu. Masuk sesuatu. Jadi Nabi SAW pergi intas tengok. Nak tunjuk kepada sahabat-sahabat ni bagaimana keadaan. Bezanya di antara orang Nabi yang dapat wahyu dengan hak tukar sihir ataupun yang seumpama itulah bagaimana. Tu je tujuannya. Tapi pergi mak dia nampak kata gitu tak jadilah dia pakai putus kat tu. Adapun Dajjal hak sebenarnya tak mari lagi. Siapa sama kita ni tak mari lagi. Tak ada lagi. Berapa ribu tahun. Lepas tu apa yang Nabi sikit-sikit sebut Dajjal, sikit-sikit sebut Dajjal. Begitulah caranya Nabi dia jaga umat dia, beringat kepada umat dia tu supaya tahu semua lah. Ada dalam ingatan semua ibu bapa tu ingatkan anak-anak dia. Pasal bahaya dia tu sangat besar. Kalau tidak mari hak besar benar tu pun ada hak jenis-jenis dia tu bahaya dah. Bahaya juga. Dengan sebab itu dia bagi peringatan sama. Apa-apa yang dah Dajjal hak sebenarnya tidak hak buta mata sebelah. Allah tidak buta mata sebelah. Dan ini bukan dimaksudkan Ibnu Sayyad. Dajjal hak sebenarnya hak lain. Apa-apa dikaitkan dengan hak lain. Hak lain ada kemungkinan. Hak ni bila orang kata dia Dajjal tentang Ibnu Sayyad, Nabi pernah dia tak kata apa. Pernah. Sesoalnya boleh jadi. Apa gitu? Sebabnya Nabi SAW nak mengisyaratkan sebelum Dajjal hak sebenar ni mari, banyak Dajjal hak mari. Jadi kalau orang kata penipu, orang yang boleh merosakkan agama, boleh merosakkan akidah seseorang itu, tidak nanti Dajjal hak besar. Hak Dajjal hak tidak besar tu pun boleh jadi. Jadi kita jangan mudah-mudahlah tolaklah. Sebab Dajjal ini bukan hak tu sahaja. Banyak lagi dalam rupa-rupa yang lain. Kadang-kadang comel mari itu. Tapi dia merosakkan agama, merosakkan akidah seseorang. Jadi kena beringat sama. Tidak nanti beringat kepada Dajjal hak nu. Pasal apa? Nabi SAW telah dengar jelas sebut hak Dajjal hak besar nu lagu ni sifat dia. Pas semua sifat disebutkan tu ada kepada individu-individu tertentu. Pada masa itu tak ada. Tapi apa dia tidak menafikan? Dia nak cerita kena beringat. Sebelum Dajjal hak sebenar ni mari macam-macam lagi Dajjal adanya. Jadi kena beringat. Lepas tu Imam Bukhari buat mari akhir ni dia perbahasan dari segi lurah lah. Ikhsa' tadi khasatul kalba apa makna? Mana ba'atuhu. Khasiin apa makna? Muba'adin. Seperti kita kata tadi lah. Ini bab kata seseorang marhaban. Boleh ke tidak kata lagu tu? Beradab ke tidak? Ikut adab Islam ke tidak? Marhaban. Ni kata-kata orang Arab dulu ni. Zaman jahiliah kata lagu tu dah. Boleh ke tidak? Imam Bukhari nak cerita. Adakah bila kita Islam ni, kita kena terikat dengan cara Islam saja, Islam kenal saja? Cara lain tak boleh? Ini kena Assalamualaikum saja. Selain pada Assalamualaikum tak boleh. Kau selamat pagi boleh juga. Selamat pagi, salam sejahtera, kau boleh. Tu dia nak cerita. Boleh. Selamat datang, selamat malam, boleh. Tak apa. Selamat hari raya, boleh. Selamat hari raya. Dan seumpamanya lah ucapan-ucapan yang menyenangkan orang. Yang menyenangkan orang. Kita boleh ucapkan, tidak salah. Dan itu tidak kata bercanggah dengan ajaran Islam, tidak beradab adalah dia mengikut adab Islam, tidak. Boleh kata. Lepas tu Nabi SAW pernah kata kepada Fatimah marhaban, kepada anak dia, kepada Ummu Hani. Kita sudah jumpa dah tu. Dia kata pula kepada Wafd Abdul Qais ini marhaban bil wafd. Dalam riwayat lain bil qaum, selamat datang kepada rombongan itu. Dia kata lagu tu. Ni hadis ni hak tulah berapa kali dah kita jumpa.
Hak nak situnya apa dia? Marhaban. Dia kata marhaban. Dia kata marhaban. Tapi ya semoleknya kita kata assalamualaikum. Lepas tu kita nak ucap lain ucap lah, boleh. Terutama kalau ada orang tidak Islam ke apa tu, ucaplah yang sesuai dengan dia. Yang sesuai dengan dia. Tu anak. Babun yud'an nas bi abaihim. Ini bab manusia akan dipanggil dengan nama ayah mereka. Bukan panggil dengan nama mak. Imam Bukhari nak tolak. Kalau ada dalam riwayat, itu riwayat tak boleh dipakai. Kata panggil dengan nama mak gapo, takut malu, anak zina. Saya takut malu panggil dengan nama mak. Kalau panggil nama ayah dia, orang akan heran, bila ayah dia? Tak panggil ayah dia. Ayah dia lagu mana? Tidak sah. Akan nyata lah pada masa itu. Akan nyata. Ini cerita hari kiamat. Hari kiamat tak boleh kira. Semua orang bangkit dalam keadaan telanjang ke apa pun. Cerita lain. Ini kalau panggil dengan nama ayah dia pun, kalau lah dia tu tidak bersalah, dia tu orang molek, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi panggil nama ayah dia juga. Dengan sebab itulah dalam hasyiah ni mana ni bawah ni nombor 8, tapi banyaklah bawah tu, beberapa baris daripada bawah sekali tu. Ibnu Battal berkata, panggil mengikut nama ayah tu asyaddu fit ta'rif, lebih memperkenalkan lagi seseorang tu, dan lebih membezakan dia tu dalam membezakan dia tu daripada orang-orang lain. Wa fihi rad. Ini pada hadis ini, dalam hadis ini ada penolakan terhadap orang yang mendakwa bahawa mereka tidak dipanggil pada hari kiamat kecuali dengan nama ibunya. Ni di sini dalam ni. Kadang nak tutup lah ayah tu, belum. Ayah tu tak tahu lagi kalau mak tu tentu dah. Pak kita kata kalau mak tu tidak nikah sama, pak dia ada anak, tidak kau orang tahu juga. Tahu juga, mana nak tahu tu. Dalam dunia ni pun tahu dah. Begitu. Jadi hak cerita kata panggil dengan nama ibu apa itu tak ada betul. Tak ada betul. Ya mungkin dalam dari segi ilmu bomo mungkin ada lah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak ada. Ada juga orang baca talqin, dipanggil nama muk itu bin muk, bukan bin ayah. Tapi waktu itu tidak ada asas itu. Imam Bukhari nak cerita panggil dengan nama ayah mereka. Ini dia nak cerita tentang orang yang deraka, orang yang belot, orang yang khianat. Khianat ni kepada apa? Hak utamanya di sini, yang dimaksudkan di sini. Radar itu khianat kepada kerajaan, kepada pemerintah yang adil. Itu makna khianat. Khianat, belot, deraka. Orang hak macam ni, kerajaan molek dah, bagus dah, adil dah, Islam dah, dia tak sih. Dia tak sih nak guling kerajaan tu. Orang macam ni akan diangkat bendera. Dalam riwayat satu lagi, dipacak bendera. Maknanya akan diketahui supaya orang semaya tahu, umat Nabi ni tahu dengan air semaya tu. Hak ni ada pula beza-beza pula. Hak ni kumpulan ni, kumpulan hak deraka. Duduk situ pokok dia tu. Dan akan dipanggil. Ini adalah hasil kederhakaan ataupun pengkhianatan. Fulan bin fulan. Pacak dia orang boleh tahu lalu. Ni pokok tu. Maknanya tak molek. Hak nak sininya Imam Bukhari naknya
Fulan bin Fulan, itu Fulan bin Fulan. Fulan itu maknanya orang lelaki lah, ayah lah. Hak tu dia naknya. Dan inilah yang sahih, panggil mengikut nama ayah. Hak satu lagi ni pun lagu tu juga maknanya tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab itu apa nama ni, Ibnu Umar ini di antara sahabat yang dia tak sih. Di zaman pemerintah zaman dia dulu, bala-bala ni dia tak sih terlibat. Dia tak sih terlibat. Hak mana hak sudah diterima sudah itu, tak apa, kita sokong dia. Sokong dia. Dia buat mari hadis ni, dia tak sih jadi lagu ni. Dulu kita sudah jumpa dah, dia cerita latar belakang. Hak ni sekadar gini saja. Latar belakang dia jadi tubik kata lagu ni. Cerita hadis ni. Dia berkait dengan dia juga, berkait dengan zaman dia tu. Ini pula seseorang tu tak boleh kata teruk diriku. Ana pun payah juga nak terjemah tu sebenarnya. Khabuthat nafsi, mana teruk diriku. Maknanya sesuatu bahasa ataupun perkataan yang menunjukkan tak molek lah diri kita, jangan guna lagu tu. Jangan guna lagu tu. Ini termasuk dalam adab juga. Termasuk dalam adab juga. Jangan kata sakit jiwa aku. Sakit jiwa. Jangan kata lagu tu. Jangan kata kita kata panas lita aku. Mana lagu ni? Mana guna lagu tu. Guna perkataan-perkataan yang teruk. Dia tak boleh kata. Kalau nak guna juga, gunalah rengai sikit, guna rengai. Jangan sikit dengar. Ikutlah perkataan apa pun. Ikutlah perkataan apa pun. Jenis malu ke, misalnya orang kita pun biasa guna kan. Dia kata kemaluan. Dia guna kemaluan. Dia tidak sebut, maknanya kalau orang sebut sikit dengar. Ahli bahasa tu dia tahulah. Ahli bahasa. Hak mana perkataan mana hak sikit, hak mana tidak sikit. Kita pilih perkataan-perkataan yang baik dalam segala-galanya. Dalam makanan, dalam apa. Jangan dibubuh tahi itik. Tahi itik, tukarlah nama itu kepada nama lain. Tukar nama itu kepada nama lain. Tak molek guna lagu tu. Tukar nama lain. Tungkak Ali tak boleh. Kena tukar nama lain. Pasal apa? Itu khurafat itu. Nama-nama yang ada unsur khurafat ke apa tu tak boleh. Tak boleh pakai. Ataupun kita, ni berkait dengan diri kita kata. Kaji kau kata, gila aku sekali ni. Gila dia kata. Jangan kata lah kata. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Jangan kata. Takut-takut jadi sungguh gak beratlah kita. Jadi sungguh. Tidak kena kita apa, kena anak kita kah? Sudah kerja kalau lagu tu. Dia tidak boleh guna perkataan-perkataan yang lagu tu kasar. Jadi kalau tidak sabit jadi gana-gana pun tak molek lah, tidak beradab. Sedangkan Nabi SAW ada sebutkan dulu, kita sudah jumpa dah, orang tidur tu syaitan mari ikat 3 ikatan di belakang kepala dia tu. Kalau tak bangun, kata lagu tu, ambil air semaya, asbaha khabithan nafs kaslan. Pagi besok dia dalam keadaan khabithan nafs. Nabi SAW guna tu perkataan khabithan nafs, kaslan, dalam keadaan malah dan teruk jiwanya. Guna tu. Tu nak bercerita teruk sungguh. Khabithan nafs. Ni tidak, dia tak ada gapo, dia tidak gila, dia kata, dia guna perkataan lagu tu. Macam doa, jangan kita gunalah lagu tu. Tapi Nabi SAW cerita tu memang sungguh. Jadi teruk jiwa dia. Kenyataan hak tu. Kenyataan yang berlaku kepada orang macam tadi. Tapi kalau ada kalanya orang dalam percakapan dia tidak gitu pun dia kecek tu lagu tu. Dia kecek tu lagu tu. Sekurang-kurangnya menjadi sebutan orang. Kalau tak aja sebut, kalau nak jadi juga. Tapi ada orang sebut, dia kata bahaya ribut sekali ni, kata dia. Bahaya ribut. Ada orang tu ceritanya memang bahaya ribut sungguh, mati dia okey bahaya ribut. Adalah. Benarlah cerita tu. Jangan kecek lagu.
Tiba-tiba pula terkaja berlaku tempat tu. Ribut. Terbang rumah-rumah dia. Dia aja kata lagu tu. Kalau kena lagu tu jadi sebut tahu kan? Tak ada pasal. Kalau tak aja kata gitu pun nak kena juga. Tapi tak molek lah, tak usah kata lah. Ini bab la tasubud dahr, ini termasuk dalam adab belaka ni, adab. Jangan maki zaman, masa. Jangan maki zaman. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Kalau kata Allah SWT berfirman, tidak ayat Quran, maknanya hadis kursi lah. Manusia memaki zaman, padahal akulah zaman itu. Biyadi al-lailu wan nahar, di tanganku lah berputar malam dan siang. Apa makna akulah zaman? Bukan makna tu masa tu diri Tuhan. Tak. Tahu mana? Selepas tu dia ada sebut. Di tanganku malam dan siang. Malam dan siang tu kan, masa tu, gejala fenomena masa tu, malam dan siang tu. Malam dan siang tu duduk di tangan dia. Makna dia ni tuan masa lah. Akulah tuan masa. Akulah yang membuat masa ni sesuai, masa ni tidak sesuai, masa ni seseorang tu mendapat malapetaka, masa ni seseorang tu mendapat keuntungan dan sebagainya. Aku yang bagi. Kalau dia maki zaman itu, bermakna dia maki aku. Biasa dalam bahasa Arab ni dia buang mudhaf tu, hazaf mudhaf orang panggil. Hazaf mudhaf, mana ana dahr, ana sahibud dahr, atau ana malikud dahr, ana musarrifud dahr. Akulah yang mengontrol, menguasai masa itu. Jangan maki masa, jangan maki sesuatu yang mana akibatnya kena Allah SWT. Jangan gitu. Sebab dengan kehendak dia berlaku segala-galanya. Ini pun adab juga, beradab juga, berlalu. Seterusnya dia kata, jangan kamu namakan buah anggur tu karam. Apa buah anggur tu? Ini masalah bahasa, kita tak faham lah kalau kita tak erti bahasa Arab. Kita bangsa lain, tidak, bahasa kita bukan bahasa Arab. Kalau mengaji tu ertilah. Dia inap ini, inap orang panggil juga, karam orang panggil juga. Tapi karam ini untuk buah anggur pun yalah juga, untuk arak pun yalah juga. Arak diguna juga. Nabi SAW tak sebut guna karam tu untuk buah anggur. Sebab apa? Dia nak putus, tak sebut teringat langsung kepada arak. Mana-mana ada kaitan dengan arak, putus, jangan sebut. Itu caranya supaya kita nak lupa. Supaya kita boleh lupa. Gapa-gapa pun jangan sebut. Ada kaitan dengan hak tu, jangan sebut. Dan memang manusia ni kalau sebut-sebut dia jadi ingat pula. Sebab tu Nabi SAW tak benar. Sebab karam itu juga bermakna arak yang diperbuat daripada buah anggur. Lepas tu karam tu maknanya murah, mulia ke arak tu. Tidak elok kita memuliakan sesuatu yang menghilangkan akal kita. Kita kata dia ni kemuliaan, segala-galanya duduk pada dia. Tak kena tu. Ini masalah Nabi SAW tak sewi guna bahasa-bahasa itulah ke arah tak molek lah. Jangan sebut. Adab lah kalau sebab kita kata orang duduk tengah makan. Ada juga orang tu pasti perangai dia jadi terbeak dia tu. Kalau ketika orang duduk makan jadi sebut lah cara kau macam-macam tu. Sebut inguh lah, sebut kohok lah, macam-macam dia sebut. Sebut najis lah, dia jadi terbeak lah betul. Jangan sebut lah sesuatu yang menyebabkan jadi orang jadi berasa jejek kan, kemar, tak sel lah betul. Atau teringat kepada hak tak molek tu, jangan sebut. Jangan sebut. Sebab kadang-kadang manusia ni dia tak selalu lupa, dia bubuh nama. Dia bubuh nama. Macam-macam cara orang ni kan, bubuh nama. Inilah rahsia manusia ni, pelik juga. Kadang-kadang dia bubuh nama, dia ada kasih dia tak jadi nikah dengan dia. Kalau dia bubuh nama anak dia tu, nama kasih dia. Apa dia tahu?
ataupun dia gabungkan nama dia dengan nama kekasih dia. Siapa dia tahu? Orang khamat kuasa saja, rupanya dia tak seri putus, ingat tak dia. Jangan. Kadang-kadang dia jadi rusak jiwa tu. Orang hak sakit jadi sakit berpanjangan kalau ingat kepada sesuatu yang tidak baik. Hak nak molek pun kalau ingat kepada sesuatu yang baik boleh jadi molek. Ini dari segi psikologi lah. Jadi jangan guna sesuatu yang menarik perhatian, mendorong seseorang itu teringat kepada sesuatu yang tidak baik. Jangan kamu kata khaibatad dahr, wahai kecelakaan zaman, hai celaka zaman. Jangan kata lagu kerana zaman itu Allah itulah zaman. Maksud Allah itulah zaman itu yang menentukan, yang menguasai zaman ini, yang melakukan apa-apa dalam zaman itu. Begitu maknanya. Kalau kita kata, bermakna kita kata kepada Allah Ta'ala. Ini bab kata Nabi SAW, innamal karmu qalbul mu'min. Innamal karmu atau karamu qalbul mu'min. Karm yang sebenarnya ialah hati orang mukmin. Kalau nak sesuai pun, nak bubuh nama, nak guna karm itu, ni hati orang mukmin tu sebenarnya. Ini perbahasa-bahasa belaka ni. Nak ceritanya Nabi SAW ni, dia menguasai bahasa tu. Karm ni banyak makna. Sepatutnya kita kena ingat karm ni dengan makna ni. Hati orang mukmin itu makna dia yang sebenarnya. Lepas pada tu pergi dengan makna macam-macam. Dan hati orang mukmin itulah yang mulia sebenarnya. Sebab dia membuahkan perkara-perkara, tindakan-tindakan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik. Itulah karm. Mana sesuai nama tu dengan nama tu dengan musammanya orang, dengan apa yang dinamakan sesuai. Tapi kalau arak tu kita nak panggil mulia, benda yang mendorong seseorang tu buat perkara yang tidak mulia, tak senonoh, jadi tak benar sahabat. Hak sesuai je, hati orang mukmin mulia. Sebab apa? Benda-benda ataupun pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mulia lah yang keluar daripada dia. Hak tu sesuai. Nabi SAW pernah berkata, muflis yang sebenar. Hak lain pun muflis juga. Ni nak cerita Nabi SAW pandai ni dari segi bahasa ni. Bahasa hak ni makna hak sebenar, hak ni makna tidak sebenar. Mukmin apa ni, muflis sebenar ialah orang ni hak bankrupt pada hari kiamat nanti. Lepas tu dalam dunia orang nak panggil muflis belaka, boleh nak guna pun, tapi itu bukan hak sebenar, bukan makna muflis yang sebenar. Mengikut pandangan agama, mengikut pandangan agama. Supaya juga karam hak mulia sebenarnya hati orang mukmin, hak tu hak mulia sebenarnya. Hak lain dia mau kata mulia, maha, lebih, gapo tu, arak tu, itu pandangan dia. Pandangan agama dia tengok hasil dia, hasil. Supaya juga Nabi SAW kata pahlawan sebenar iaitu orang yang memiliki, dapat mengawal dirinya pada ketika marah. Pahlawan lain tidak pahlawan, kau panggil pahlawan saja. Panggil pahlawan saja kan? Tidak pahlawan, pahlawan juga, tapi pahlawan hak sebenar. Hak sebenar. Lagu ni. Dia nak cerita sini. Supaya juga la malika illallah, la mulka illa lillah. Tidak ada raja, yakni hak sebenar. Hak lain tu raja juga, panggil raja juga, jadi raja betul lah. Tapi hak sebenar. Supaya juga karm tadi, hak sebenarnya, hak patut, hak sesuai, iaitu hati orang mukmin. Dia nak cerita di sini, padahal Allah SWT sebut pula innal muluk idza dakhal. Maknanya raja ni ramai. Patut makna dia kata tidak ada raja kecuali Allah. Yang ni hak sebenar. Ada pun hak lain tu hak majas, pinjaman saja, bukan hak sebenar. Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ini kebijaksanaan Balqis. Macam mana? Apa nama kita nak baik dengan dia ke? Dengan Sulaiman ini? Kalau ke mana?
Mesyuarat. Dia pun bagi, orang ni bagi pendapat gini, akhirnya suruh ke dia. Dia pun kata, sudah menjadi kebiasaan raja-raja, pemerintah ni, orang hak kuat ni, bila masuk dalam negeri dia akan melakukan kerosakan. Bila dia nak menguasai negara, memang begitu. Tengok mana-mana pun, kalau kuasa asing masuk, habis dia kucar lana. Memang lagu tu. Daripada kita ni menanggung derita rakyat jelata kita ni susah, jadi baik kita baiklah dengan dia. Ni diplomasi lah kata. Diplomasi. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-karm innamal, orang duduk kata karm, yakni kepada arak. Karm yang sebenarnya ialah hati orang mukmin. Babu qaulir rajul fidaka abi wa ummi. Mana letak nama tak kena tu, tak kena. Dia kata tahi itik pada makanan. Tahi itik hak sebenar tu, hak tu tahi itik. Lagu tu lah. Berapa ya kata hak ni tahi itik ni tak kena lagu. Begitulah kalau kita nak buat contoh. Dia kata bata buruk pula. Bata buruk tu hak tu tak lalu nak makan. Hak ni sedap. Jadi sebut mengingatkan kita kepada air liur pasi, kepada hak tak sedap tu. Tak pernah sabar lah, dia tak sewi guna lah gitu. Bab kata-kata seseorang, fidaka abi wa ummi. Boleh ke nak kata lagu tu? Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Boleh. Ku gadai engkau, gadai ayahku dan ibuku kerana engkau. Boleh ke kata lagu tu? Jawabnya boleh. Nabi SAW sendiri pernah berkata kepada Zubair bin Awam, sahabat dia pernah kata. Lepas tu ada pula ulama kata sebab dia tak boleh nak tubuh-tubuh lagu tu. Ya, dia kata tubuh ni pasal ayah dengan mak dia tu tidak Islam, sebab tu dia boleh kata lagu tu. Tak kena tu. Sebab apa orang lain, sahabat-sahabat lain di luar ni ada sebut. Dia ada sebut juga asal ni. Sahabat-sahabat, ayah dia, mak ayah dia Islam belaka, dia kata lagu tu boleh. Nabi SAW tak tegur, tak apa, mana guna bahasa-bahasa lagu tu. Ketebus engkau dengan ayah dan ibuku. Mana kata tu bukan kata saya saja, sungguh. Memang sungguh sahabat-sahabat tu sanggup dia kurbankan ayah dan ibu dia kerana Nabi, nak jaga Nabi SAW. Ataupun kata-kata ini memberi arti yang lain, memberi arti perbuatan itu sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Itu saja, bukan makna asalnya sudah tidak dipakai lagi seperti orang lain-lain lah juga banyak kan kata-kata taribat yaminu gapo sebelum pada yang kita sudah jumpa tu tidak dipakai dengan makna asal. Maknanya buatlah, hak kamu buat tu sangat bagus. Itu makna fidaka abi wa ummi. Boleh kata lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Sayyidina Ali ni, dia kata tidak pernah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku kecuali kepada Sa'ad. Ini Ali kata ni, mana setakatnya dia tahu. Hak tadi Imam Bukhari sebut tu berkenaan dengan Zubair, Nabi pernah kata juga. Hak tu Sayyidina Ali tak tahu, dia rayak setakat hak dia tahu. Dia rayak setakat hak dia tahu. Tidak salah. Nabi SAW kata, irmi fidaka abi wa ummi. Hak tu hendaknya. Babu qaulir rajul ja'alanillahu fidaak. Sebab tu juga Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi SAW lagi tu, tak apa, kalaulah tak boleh, tentu Nabi SAW sudah tegur dah. Tapi kita dalam bahasa kita kurang guna tu perkataan ni. Ni masalah bahasa lah. Kemudian riwayat dari Anas bin Malik. Ni sudah jumpa dah juga dulu, naik unta tu, tergelincir unta Nabi SAW, jatuh Nabi dengan isterinya Safiyah. Abu Talha pun lompat tu, terjun tu daripada unta dia, pergi tengok tak ada gapo-gapo kah nak Rasulullah. Dia pun kata tak ada gapo-gapo kah. Mana ni? Ja'alanillahu fida'ak. Itu dia kata, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Mana bukan engkau yang mengalami kesakitan, biar aku. Kalau nak sakit, kalau bolehlah tukar, biar
aku yang kena, jangan kena engkau. Itu maksudnya. Nabi SAW kata tak ada apa. Tapi pergi tengok perempuan itu. Maknanya boleh jadi terpisah sikit lah. Abu Talha pun kerana beradab dengan isteri Nabi SAW ni, dia letak kain. Dia tahu dah duduk itu, dia letak kain. Sampai dekat dia, kain selimut tu dia tuduh. Takut ada yang terdedah aurat dia. Dia buat gitu. Itu cara adab berlaku tu. Lepas tu dia pun kemah balik kenderaan tadi, sama ada kenderaan yang rebah tu ataupun hak lain, hak dia boleh jadi berlaku. Pergi balik pula. Hak tu hak naknya tadinya. Hak tu. Bila sampai ke Madinah tu, dekat nampak Madinah, Nabi SAW baca ni. Ini doa biasa dibacalah bila balik daripada perjalanan. Gitulah. Waktu bab ahabbil asma ilallah. Ini bau khusus berkenaan dengan nama ni. Bau khusus berkenaan dengan nama. Panjang juga cara dengar ni. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.